dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha Kesian, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Saya Muhammad Faiz Syakir bin Mahmud. Seterusnya saya akan bercakap pasal pengenalan. Perdana Menteri Malaysia merupakan Ketua Kerajaan Malaysia. Perdana Menteri mengarahkan cabang eksekutif Kerajaan Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri yang merupakan Ketua Parti jika memenangi kerusi terbanyak dalam pilihan raya umum. Seterusnya saya akan terangkan pasal latar belakang tambahan. Okey. Dia dilahirkan pada 8 Februari 1903 yang terletak di Istana 3 tingkat Istana Pagoda, Alor-Serta, Kedah. Anak lelaki yang ketujuh. Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu dari 1955. Menerima pendidikan pertama di Maktab Sultan Abdul Hamid, Tunku Abdul Rahman. Pernah bekerja sebagai pegawai daerah. Saya Dayan Nurul Natasha binti Novaisami 3231000061. Konsep dan teori pemimpin. Pada tahun 1951, Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Presiden UMNO menggantikan Datuk Onn Jaafar. Beliau menggunakan diplomasi untuk menyatu padukan kaum Malaysia. Beliau juga dapat meyakinkan pihak British dengan melantikkan beberapa orang tokoh di kalangan Cina dan India untuk turut sama mentadbir negara. Pada tahun 1952, pada pilihan raya Perbandaran Kuala Lumpur, UMNO kali pertamanya bekerjasama dengan parti MCA iaitu Malayan Chinese Association untuk bertanding dalam pilihan raya. Gabungan UMNO MCA berjaya memupuskan parti Datuk Onn Jaafar iaitu AMP. UMNO MCA memenangi 11 daripada 12 kerusi yang ditandingkan. Kejayaan ini, MIC turut serta dalam gabungan tidak rasmi UMNO MCA pada tahun 1954. Pada tahun 1955 pula, gabungan UMNO MCA MIC diperkembangkan ke seluruh Malaya, menandakan kelahiran Parti Perikatan. Perikatan berjaya memenangi 51 daripada 52 yang dipertandingkan di atas janji untuk menuntut kemerdekaan bagi Persekutuan Tanah Melayu. Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada tahun 1957 pula, bendera Union Jack diturunkan di dataran Merdeka. Bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan di hadapan 20,000 rakyat Melaya, menandakan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Perdana Menteri Malaya pertama. Sebagai Perdana Menteri, Tunku mengutamakan pembangunan infrastruktur pendidikan, pembangunan luar bandar dan pertanian. Pada tahun 1961, Tunku Abdul Rahman mencadangkan gabungan Persekutuan Tanah Melayu bersama Singapura, Brunei, Sabah dan Sarawak bagi menubuhkan Malaysia. Pada tahun 1963, Malaysia berjaya ditubuhkan yang terdiri daripada Malaya, Singapura, Sabah dan Sarawak. Pada tahun 1965, perbezaan atas perbezaan politik, Singapura menarik diri dari Malaysia. Tragedi yang berlaku peristiwa 13 Mei tahun 1969 merujuk kepada kerusuhan racial yang terjadi di Malaysia. Kerusuhan ini menyebabkan keadaan yang sangat tegang dan terdapat kesan keganasan dan rusuhan yang melibatkan kedua-dua komuniti. Peristiwa 13 Mei tahun 1969 adalah satu pengalaman yang penting dalam sejarah Malaysia. Seterusnya adalah fungsi dan sumbangan.
dari segi kemerdekaan, mengetuai usaha-usaha UMNO dan Parti Perikatan. Dari segi perpaduan, telah berjaya mewujudkan kerjasama politik. Dari segi keamanan negara pula, Malaya menghadapi musuh dalaman yang kuat. Dan akhir sekali adalah perhubungan antara bangsa ini penting dalam usaha menjalinkan persahabatan dan kerjasama serantau dan negara-negara luar. Gaya kelakuan dan kesan. Peranan utama beliau adalah untuk menggalakkan integrasi kumpulan etnik. Kedua adalah berhasrat untuk mengukuhkan kedudukan Malaysia. Dan akhir sekali, memberi tumpuan kepada pendidikan, menumbuhkan sekolah baharu dan membangunkan sistem pendidikan. Saya Nurdayana binti Muhammad Rozi, 323-100-2812. Kerjaya politik. Selepas pemulangan Malaya pada tahun 1949, Tunku ditugaskan untuk bekerja di sebuah pejabat pegawai undang-undang di Alor. Beliau kemudian meminta perpindahan ke Kuala Lumpur di mana beliau menjadi timbalan pendakwa raya. Selepas itu, dilantik sebagai Yang di-Pertua Mahkamah Seksyen. Pada tempoh itu, semangat nasionalisme bertambah hebat di kalangan kaum Melayu di tengah-tengah pengisytiharan penubuhan Malayan Union oleh British. Dato' Onn Jaafar mengetuai pertubuhan kebangsaan Melayu Bersatu UMNO untuk menentang Malayan Union dan Tunku menyertai partinya. Pada Ogos 1951, suatu kritis di dalam UMNO memaksakan Dato' Onn meletakkan jawatan sebagai Presiden Parti dan Tunku dilantik sebagai Presiden yang baru. Beliau memegang jawatan itu selama 20 tahun. Kegiatan Islam. Pada 1960, selepas menjadi Islam sebagai agama Malaysia yang rasmi, Tunku mengasaskan Pertumbuhan Kebajikan Agama Islam PERKIM, sebuah pertumbuhan untuk membantu mualaf Islam untuk menyesuaikan diri kepada penghidupan baru. Beliau memegang jawatan Presiden PERKIM sehingga setahun sebelum kematiannya. Pada 1961, Malaysia menjadi tuan rumah kepada pertandingan membaca Al-Quran peringkat antarabangsa. Yang pertama, suatu peristiwa yang diperkembangkan daripada gagasan Tunku sewaktu beliau mengadakan pertandingan tahap negeri yang pertama di Kedah pada tahun 1951. Pada 1969, Tunku membantu penubuhan Pertumbuhan Persindangan Islam OIC dan dilantik sebagai Setiausaha Agong yang pertama. Beliau kemudian menubuhkan Bank Pembangunan Islam sebagai sebuah institusi yang khusus di dalam OIC. Tunku juga merupakan Presiden Majlis Dakwah Islamiyah Serantau Asia Tenggara dan Pasifik RISEAP dari 1982 sehingga 1988. Meninggal dunia. Tunku tinggal di sebuah rumah di Pulau Pinang. Beliau meninggal dunia pada 6 Disember 1990 sewaktu berumur 87. Beliau meninggal kerana sakit tenat dan dirawat di Hospital Besar Kuala Lumpur. Jenazah dibawa ke kediamannya di Bukit Tunku dan hari seterusnya disemadikan di Makam Diraja Langgar Alor. Kesimpulannya, Tunku ialah seorang yang istimewa dilahirkan untuk memimpin manusia dalam keadaan yang mencabar seperti di Malaysia. Pemimpin-pemimpin yang luas pengetahuan akademiknya ataupun petah bercakap belum tentu dapat mengemudikan negara ini di celah liku-liku perkauman yang menghendaki kebijaksanaan dan kesabaran yang bukan sedikit. Tunku tidak ada ilmu yang banyak, tetapi peribadinya memupuk satu rasa keyakinan pada orang-orang yang mendampinginya. Tunku Abdul Rahman, seorang pemimpin terkenal dan pemimpin demokratik, memainkan peranan penting dalam membentuk Malaysia sebagai sebuah negara demokrasi. Walaupun seorang ahli politik yang disokong British, Tunku tetap setia kepada rakyat yang menentang pemerintah British.
Beliau terkenal dengan sokongan padunya kepada rakyat, walaupun semasa perang dengan Sinn Peng. Ajaran Tunku di Universiti Cambridge turut dipuji kerana komitmennya terhadap hak asasi manusia. Selepas perang, Tunku menjadi timbalan di Jabatan Polis Bersatu, membantu menangani masalah rakyat dan memperbaiki kehidupan mereka. Kepimpinannya yang baik dan kepimpinannya yang mudah menjadikan popular sehingga dia dapat gelaran Man of Peace. Tunku anggota kedua-dua dihantar ke Kulim dan berkhidmat sebagai pegawai daerah selama 3 tahun. Dia bertanggungjawab memastikan keselamatan rakyat semasa perang. Tunku juga menyelia pembinaan rumah panjang di Bandar Tunku yang dibina pada tahun 1941. Pada 8 Disember 1941, peperangan bermula dan Tunku pulang ke kampung halamannya dan menentang arahan pembesarnya. Pada masa ini, Tunku bertujuan untuk melindungi rakyat dan mengelakkan mereka daripada dibunuh dalam pembunuhan beramai-ramai. Malaysia Budaya. Sekian itu saja daripada kami. Terima kasih.